Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Hafiz Channel. So hari itu kita dah bincangkan bahagian C, soalan nombor 11, macam mana nak dapat 10 markah. Kali ni bahagian C juga, soalan nombor 12. So untuk pengetahuan korang, soalan nombor 12 dengan soalan nombor 13 dia boleh pilih. Okey, selalunya soalan nombor 12 ni dia tentang alam sekitar. Okay, kita tengok yang pertama 12A, namakan dua gas daripada asap kerendaan yang merupakan gas rumah hijau. Gas rumah hijau ni simple je. Lagi satu dia dah bagi hint dah daripada asap kenderaan. Jadi kenderaan, contohnya kereta, lori, dia mengeluarkan gas karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Bila korang jawab macam gitu, dah confirm dapat 2 markah. Okey, B. Namakan dua bahan pencemar daripada asap kilang dan terangkan kesannya kepada alam sekitar. Okey, hati-hati. Untuk soalan ini, maksudnya bila kita namakan dua bahan pencemar dapat 2 markah, kita terangkan kesannya dapat lagi 2 markah. Sebab tu markah dia 4. Okey, kalau awak tak tahu kesan dia apa, awak tulis 2, awak baru dapat 2 markah sahaja. Kalau awak namakan 4 bahan pencemar, awak still dapat 2 markah saja, tak dapat 4 markah. Kena ada 2 bahan pencemar dan kesannya kepada alam sekitar. Okay, kita fokus dekat asap kilang. Selalu asap kilang ni dia ada banyak apa? Okay, kita ambil yang paling mudah. Asap kilang kadang-kadang dia ada banyak karbon dioksida. Tengoklah contoh kilang apa. Contoh ada kilang nak buat arang, kan dia kena bakar kan kayu tu. So nak jadi arang dia akan bebaskan gas karbon dioksida. So kita tulis yang pertama, gas yang paling simple yang semua orang tahu, gas karbon dioksida. Buat jadual senang. Sebelah kiri gas karbon dioksida. Kesan dia apa? Kesan dia adalah meningkatkan suhu bumi dan menyebabkan kesan rumah hijau. Sebab semua orang tahu gas karbon dioksida ni penyumbang kesan rumah hijau yang utama. Okey, yang pertama gas karbon dioksida menyebabkan kesan rumah hijau ataupun meningkatkan suhu bumi. Okey, kat situ dapat 2 markah. Satu sebab gas karbon dioksida, satu lagi sebab kesannya meningkatkan gas rumah hijau ataupun meningkatkan suhu bumi. Okey, kita nak cari bahan pencemar yang kedua daripada asap kilang, iaitu gas apa? Selalunya contohlah kita ambil kilang tekstil ke kilang apa lagi? Kilang apa lagi yang selalu mengeluarkan gas? Kita ada contohlah kita ambil tekstil ke, tekstil baju, contoh kilang dye ke, kilang cat ke. Proses-proses kilang yang boleh menyebabkan selalunya keluar asap ni, contoh yang lain kilang biskut ke, kalau dia bakar biskut kan. Okey, kalau kita ambil kilang bahan kimia contohnya. Bahan kimia ni bila ada proses dia, dia akan membebaskan certain gas. Contoh kalau asap yang banyak dekat kilang kimia ni adalah gas sulfur dioksida. Selain karbon dioksida, sulfur dioksida juga merupakan bahan pencemar daripada asap kilang. Jadi sulfur dioksida ni dia boleh menyebabkan apa? Hujan asid. Mudah sahaja. So awak kena ingat, kalau daripada kilang, gas dia ialah karbon dioksida dan juga sulfur dioksida. Karbon dioksida boleh menyebabkan kesan rumah hijau, suhu bumi meningkat. Sulfuric acid, sulfur dioksida boleh menyebabkan hujan asid. Kat sini dah dapat 4 markah. Mudah kan? Kalau disuruh buat soalan B ni, kalau boleh buat jadual lah. Lagi mudah. Kalau tak nak buat jadual pun boleh. Okey, soalan C, Raja 10 menunjukkan satu kawasan perumahan yang kerap mengalami banjir kilat. Okey, maksudnya kawasan rumah ni selalu banjir kilat. Itu belum soalan, itu baru statement sahaja. Kita pergi kepada soalan dia. Okey, soalan dia cakap, terangkan bagaimana penduduk kawasan perumahan itu boleh mengatasi masalah ini. Ini pun belum soalan lagi, baru penyataan. Okey, sekarang kita nak pergi kepada soalan dia. Okey, soalan dia, kenal pasti masalah. So, kita nak kenal pasti masalah. 1 markah sahaja. Jadi, dia dah bagi tahu dah ke atas. Kalau kita baca balik kan, start daripada soalan C ni dia cakap, Raja 10 menunjukkan satu kawasan perumahan dia kerap mengalami banjir kilat. Terangkan bagaimana penduduk di kawasan perumahan ini mengatasi masalah tu. So, masalah utama ni, kawasan perumahan ni kerap banjir kilat. Tahu tak banjir kilat tu apa? Banjir kilat tu, kalau hujan tak sampai 10 minit pun dia dah banjir. Tu banjir kilat. Tiba-tiba je air boleh naik. Selalu disebabkan oleh longkang tersumbat, banyak-banyak sampah. So, masalah utama ke atas ni, kita nak kenal pasti. Masalah utama dia masalah
banjir kilat. Nampak dia cakap kerap mengalami banjir kilat. So, masalah utama dia ialah masalah banjir kilat. Kalau nak tulis panjang pun boleh, tulis pendek pun boleh. Kalau tulis pendek, tulis masalah banjir kilat. Kalau panjang, kita boleh tulis masalah banjir kilat di kawasan perumahan pun boleh. Tak ada masalah. Dapatlah 1 markah. Okey, penjelasan masalah. So, kita nak jelaskan kenapa kawasan rumah ni mengalami masalah banjir kilat. Dalam ke atas ni dia tak tulis kenapa. Tapi kita boleh tahu kenapa. Kita dah belajar. Banjir kilat sebab apa? Longkang tersumbat, banyak sampah sarap. Jadi penjelasan masalah ada 1 markah, kita nak terangkan kenapa. Jadi kita boleh terangkan pembuangan sampah yang tidak terurus ataupun longkang tersumbat, dapat 1 markah. Ingat banjir kilat, ingat longkang tersumbat. Itu penjelasan masalah dia. Maksud dia kenapa boleh jadi banjir kilat? Penjelasan masalah dia kerana longkang tersumbat. Awak tak perlu nak buat esei. Awak boleh jawab. Awak boleh tulis macam ini. Contoh kan, penjelasan masalah awak tulis jawapan pun boleh. Hal ini berlaku kerana longkang tersumbat. Ataupun hal ini berlaku kerana pembuangan sampah yang tidak terurus. Tidak perlu nak tulis panjang-panjang. Okay, next terangkan 2 kaedah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okay, sekarang dia bagi 4 markah. Okey, bila kita nak tulis kaedah ni, ada 4 markah, kita kena bagi 1 kaedah dan terangkan. Okey, contohnya, ada semut pula jalan-jalan ni, kejap ya. Okey, terangkan 2 kaedah untuk menyelesaikan masalah tersebut. So, jadi kita pun nak terangkan masalah tersebut ya. Okey, kaedah yang pertama kita boleh buat apa? Buat kempen kesedaran untuk mendidik masyarakat supaya sedar akan kesan buruk pembuangan sampah sarap yang tidak terurus. Okey, so ada kaedah pertama buat kempen. Tu kempen tu dah ada kaedah. So, kempen tu untuk apa? Untuk mendidik masyarakat supaya sedar akan kesan buruk pembuangan sampah. Okey, kaedah yang kedua, menggalakkan amalan kita semula. Kaedah yang kedua, kita semula. So, kita semula ni boleh buat apa? Kita semula untuk apa? Untuk mengurangkan kadar pembuangan sampah. Contoh, kita ada tin minuman, surat khabar, kita ada plastik. Kalau kita semula, maksudnya sampah-sampah sarap tu dah kurang. Tak adalah orang bakar, orang buang dalam longkang. So, tak adalah berlakunya banjir kilat. Okey, mudah saja untuk jawab soalan nombor 12. Okey, tips dia untuk jawab soalan esei ni, dia tak susah mana. Awak kena jawab berdasarkan soalan yang dia bagi. Kalau 1 markah, 1 poin saja. Kalau 4 markah, dia minta 2 kaedah. Maksudnya 1 kaedah, setiap kaedah kena terangkan. Kena ada penjelasan. So, harap membantu. Nanti kita akan buat banyak lagi soalan. Harap semua boleh rajin, membuat. So, maka SPM, insyaAllah semua orang boleh dapat A. Okey, bye. Selamat mengulang kaji.